ini kita akan belajar tentang keseimbangan daya. Subtopik 1.3 Keseimbangan daya dari tema yang pertama iaitu daya dan gerakan 2. Objektif pembelajaran. Yang pertama, pahami maksud keseimbangan daya. Yang kedua, melakar segitiga daya. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keseimbangan daya. Okey, sekarang kita masuk bahagian apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan daya. Suatu objek dikatakan berada dalam keseimbangan daya apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Okey, kita lihat gambar rajah di sebelah di mana ada sejambak bunga di dalam sebuah pasu, di mana pasu tersebut diletakkan di atas sebuah meja. Pasu bunga di atas meja menunjukkan contoh daya keseimbangan. Pasu berada di dalam keseimbangan. Daya paduan bagi W dan R ialah sifar. Apa yang diwakili oleh W dan R ini? W diwakili oleh berat pasu dan bunga. Manakala R pula diwakili oleh tindak balas normal. Jadi, pasu ini tidak akan bergerak kerana daya paduannya adalah sifar. Terdapat 3 daya yang bertindak pada lampu. Berdasarkan segitiga boleh dilukis untuk menunjukkan keseimbangan daya sesuatu objek yang ditindakkan oleh 3 daya. Magnitud ketiga-tiga daya diwakili sebuah segitiga dan dilukis secara berturutan pada arah tersebut. 3 daya W, P dan T dalam rajah berada dalam keseimbangan. Maka 3 daya itu mengikut turutan membentuk satu segitiga seperti darjah 2. Di sini cikgu nak terangkan poin yang penting tadi iaitu magnitud ketiga-tiga daya diwakili oleh panjang sisi sesebuah segitiga dan dilukis secara berturutan pada arah daya-daya tersebut. Okey, sekarang kita akan masuk ke bahagian menyelesaikan masalah yang melibatkan keseimbangan daya. Merujuk kepada gambar rajah di sebelah iaitu rajah 1.26 contoh 1. Rajah 1.26 menunjukkan sebuah lampu yang digantung dengan 2 utas tali. Kita ada tali T dan tali P di sini ya. Tegangan tali T ialah 8 Newton dan tali itu mencondong pada sudut 60 darjah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.26. Hitungkan magnitud A, tegangan tali P dan juga B, berat lampu W. Okey, cuba kira ya. Pelajar sekalian, kita kira bersama-sama. Okey, terdapat 2 kaedah. Kaedah pertama cikgu akan terangkan dahulu iaitu kaedah leraian daya. Okey, berdasarkan gambar rajah di sebelah ini, tegangan tali T boleh dileraikan kepada komponen mengufuk TX dan juga komponen menegak TY. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.27. Satu yang mengufuk, satu lagi yang menegak ya. Lampu berada dalam keadaan keseimbangan, maka
daya paduan ke atas lampu tersebut ialah sifar. Okey, kita lihat A dahulu. Paduan daya-daya mengufuk sama dengan sifar, iaitu paduan daya-daya mengufuk adalah seimbang. Jadi kita boleh simpulkan di sini tegangan tali P adalah sama dengan Tx. Dan Tx itu kita gunakan formula cos ya. 8 cos 60 darjah. Gunakan kalkulator untuk mengira, kita akan dapat jawapan 4 Newton. Okey, untuk soalan B pula, paduan daya-daya menegak juga adalah sama ataupun daya paduannya adalah sifar. Sebab dia sama, iaitu daya-daya menegak adalah seimbang. Jadi berat lampu di sini W adalah sama dengan Ty. Ty adalah tadi daya yang menegak. Jadi kalau yang menegak kita akan gunakan formula sin. Masukkan nilai tegangan tali tadi 8 sin 60 darjah. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 6.93 Newton. Boleh tak pelajar semua? Sekarang ini, cikgu nak tunjukkan kaedah yang kedua pula, iaitu kita menggunakan kaedah segitiga daya berskala. Okey, ini dia ada langkah-langkah dia ya. Okey, kita mulakan dengan langkah yang pertama terlebih dahulu. Pilih skala, lukis daya T dengan magnitud dan arah yang diketahui. Okey, tengoklah gambar rajah ini. Kita pilih skala 1 cm sama dengan 2 Newton. Lukiskan gambar rajah berskala ini. Okey, kita ada 8 Newton sebagai tegangan tali tadi dengan sudut 60 darjah. Okey, langkah yang kedua, lukiskan garis menegak ke bawah yang mewakili W. Itu untuk berat tadi ya. Dan garis mengufuk ke kanan yang mewakili P. Itu tegangan pada tali P. Untuk membentuk satu segitiga seperti di dalam gambar rajah di bawah. Kemudian kita lihat langkah yang ketiga, ukur panjang sisi segitiga menggunakan pembaris. Kemudian gunakan skala yang kita pilih tadi untuk menghitung magnitud daya. Jadi A, kita dapat jawapannya adalah 2 cm. Ukuran kita adalah 2 cm. Lihat skala semula 1 cm diwakili oleh 2 Newton. Jadi berapa Newtonkah jawapannya di dalam unit Newton? Okey, 2 cm kita darab dengan 2 Newton. Kita akan dapat jawapannya adalah 4 Newton. Okey, bagi W pula ataupun berat, kita ukur adalah 3.5 cm. Jadi 3.5 cm kita darabkan dengan 2 Newton. Jadi jawapannya adalah 7 Newton. Lebih kurang sama dengan jawapan kita gunakan kaedah 1 tadi ya. Cuma kaedah 1 kita kalau kita bundarkan juga, kita akan dapat jawapan bagi berat dia adalah 7 Newton. Faham tak pelajar sekalian? Kalau tidak faham, boleh tanya cikgu di bahagian komen. Okey, sekarang kita akan beralih kepada contoh yang kedua yang agak tricky sikit soalannya. Okey, rajah 1.28 menunjukkan sebuah kotak dengan berat 50 Newton dalam keadaan pegun di atas satah yang condong. Dalam gambar rajah kita lihat di sana kotak terletak betul-betul di atas satah yang condong. A, lukiskan gambar rajah jasad bebas bagi kotak itu dengan menunjukkan berat kotak W, tindak balas normal R dan daya geseran FR. Soalan B, dengan melukis segitiga daya berskala, tentukan magnitud tindak balas normal R dan juga daya geseran FR. Dan soalan C pula, dengan meleraikan berat kotak W kepada komponen yang selari dengan permukaan satah condong
dan komponen yang serenjang dengan permukaan satah condong. Tentukan magnitud tindak balas R dan daya geseran WFR. Okey, kita lihat penyelesaiannya pula. Untuk A, kita tengok Raja 1.29 di sana. Ia sudah menunjukkan lukisan di sana. Gambar raja ini adalah gambar raja bebas, jasad bebas bagi kotak tersebut. Dan B pula ialah skala. Skala yang kita gunakan, kita pilih 1 cm mewakili 10 cm. Okey, untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlukan 4 langkah. Langkah yang pertama, lukiskan garis AB sepanjang 5 cm untuk mewakili berat ataupun W. Dalam lukisan di bawah, cikgu sudah lukiskan A ke B untuk mewakili berat ataupun W. Langkah yang kedua, tandakan sudut 40 darjah dan lukis garis BC untuk menunjukkan arah daya FG. Okay? Lukisan seperti gambar di bawah ya. Kemudian langkah yang ketiga pula, tandakan sudut 40 darjah dan lukis AD pula. Lukis garisan A ke D ya, dengan sudut 40 darjah juga untuk mewakili daya ataupun R. Langkah yang keempat, lengkapkan segitiga daya ABD dengan arah daya. Ini pula adalah langkah yang kelima dan juga langkah yang keenamnya. Okey, langkah yang kelima, ukur panjang sisi BD yang mewakili daya FR. Okey, lukiskan, ukurkan panjang sisi BD ya. Di sini kita bagi jawapan BD sama dengan 3.2 cm. Jadi kita tengok IFR adalah 3.2 darab 10. So kita dah pilih 10 tadi kan. Tadi jawapannya adalah 32 Newton. Okey, langkah yang keenam pula kita ukur panjang sisi AD pula yang mewakili daya FR yang lebih besar. Okey, AD kita kira kita dapat 3.8 cm. Kemudian kita darabkan dengan 10. Ikut skala tadi 3.8 darab 10, kita akan dapat 38 Newton. 8 Newton. Okey, kemudian kita tengok gambar rajah di bawah. Dan ni penerangannya ya. Kotak berada dalam keseimbangan. Maka daya paduannya adalah sifar. Daya-daya yang selari dengan permukaan satah condong adalah seimbang. Jadi daya-daya yang berserenjang dengan permukaan satah condong adalah seimbang. Jadi FR sama dengan W sin 40 darjah. Kemudian sama dengan 50 sin 40 darjah. Jadi jawapannya kita guna kalkulator saja, kita akan dapat jawapan 32.14 Newton. Okey, kalau R dia pula, R dia berapa? Gunakan cos, formula cos, W cos 40 darjah. Nanti kita dapat 50 cos 40 darjah. Kemudian jawapannya 38.30 Newton. Ingat, daripada soalan nilai W adalah 50. So, rasanya sampai sini sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa sila lengkapkan latihan praktis formatif 1.3 di dalam buku teks fizik anda pada muka surat 23.